Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Sihat ke pagi ni? Okey, Alhamdulillah minggu ni kita dapat bertemu kembali. Allah panjangkan umur kita untuk berjumpa lagi minggu ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bab ibadah. Minggu lepas bab akidah. Allah Maha Mendengar. Minggu ini kita akan belajar mengenai bab ibadah. Tajuk hari ini ialah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ustazah harap semua dapat tumpukan perhatian dan faham, sebab lepas ni Ustazah ada bagi kuis di Telegram dan di link Ustazah dah bagi di Telegram dan WhatsApp. Habis sahaja tonton video Ustazah ni, boleh jawab kuis di link yang Ustazah bagi. Okey, tajuk hari ini ibadah puasa pada bulan Ramadan. Okey. Sebelum kita mula murid-murid, jom kita sama-sama baca doa belajar. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu, bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dapat keberkatan Allah kerana kita dalam majlis ilmu lah sekarang ni. Okey murid-murid, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dulu pengertian puasa. Siapa yang tahu apa erti puasa? Kita memang puasa, kita selalu puasa betul. Murid-murid Ustazah ni semua baik-baik ni. Kita selalu puasa. Tapi kita faham ke erti sebenar puasa itu? Okey, jom kita lihat. Baik, puasa bererti menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ya murid-murid, puasa ini bermaksud kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar waktu subuh tu hingga terbenam matahari selepas waktu maghrib waktu maghrib beserta dengan niat. Niat puasa kena ada dan syarat-syarat tertentu yang kita akan belajar nanti. Okey? Baik, murid-murid, sebelum kita pergi jauh lagi, Ustazah nak share sikit info tambahan puasa yang kita kena tahu mengenai puasa ni. Baik, yang pertama ialah puasa mampu merehatkan sistem pencernaan kita murid-murid, mampu merehatkan sistem pencernaan kita. Sebelum ni kita kalau di rumah atau sebelum bulan puasa kita asyik makan. Saya nampak makanan kita makan. Saya nampak makanan kita makan terutama waktu PKP ni. Tak boleh nampak ada makanan kat atas meja kita nak makan. Bukan kamulah ustazah lah kan. Tapi bila puasa kita mampu. Bila kita puasa ini mampu merehatkan sistem pencernaan kita. Baik, sistem pencernaan manusia terdiri daripada mulut, kerongkong, perut, usus kecil dan juga usus besar. Okay, saya bacakan sikit di dalam muka surat 115. Kamu pun boleh buka 115. Kita baca sama-sama. Dah buka Okey, sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Nampak dari gambar, fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ini organ-organ yang berkaitan, yang berfungsi, yang berhubung dengan organ pencernaan. Baik, murid-murid, ketika berpuasa, ini hikmahnya. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Puasa ini bukan saja mampu merehatkan sistem pencernaan,
Bila kita sistem pencernaan kita dah berehat, kita pun akan jadi lebih sihat. Okey, baik. Info puasa yang kedua ialah ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Murid-murid, ibadah puasa telah difardukan ke atas semua orang Islam, diwajibkan ke atas semua orang Islam pada tahun kedua Hijrah. Ingat info ni penting. Okey, baik. Seterusnya, jom kita lihat hukum puasa. Hukum puasa apa Apa hukum puasa? Hukum puasa ialah hukum puasa di bulan Ramadan bukan puasa di bulan selain bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan wajib kepada orang yang cukup syarat. Orang yang cukup syarat wajib berpuasa. Ini kita lihat orang apakah syarat-syarat yang mewajibkan untuk seseorang itu berpuasa. Okey, kita lihat. Okey, sebelum tu kita lihat dalil nakli puasa. Ini bukti dari Al-Quran yang menunjukkan kita wajib berpuasa. Okay, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, Ustazah nak kita sama-sama ulang, ikut sama-sama Ustazah, baca bersama-sama Ustazah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, maksudnya wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey, wajib berpuasa. Semua orang Islam, semua orang beriman wajib berpuasa. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat rukun puasa. Rukun puasa ini penting yang kita perlu buat, yang kena kita ikut. Rukun puasa ni kalau tak ada dua rukun puasa ni kita tak sahlah puasa kita. Okey. Okey, yang pertama hanya ada dua je rukun puasa. Yang pertama ialah niat puasa. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey. Sebelum malam tu kita kena niat dan sebelum terbit fajar, sebelum subuh tu kita kena niat puasa. Kita hendak lakukan antara waktu tu lah. Kita kena berniat. Okey. Okey, ni niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, murid-murid, setiap hari dalam 30 hari itu kita kena, setiap hari dalam bulan Ramadan tu kita kena niat puasa. Sebelum dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Kita boleh juga, kita juga digalakkan untuk niat sebulan niat sebulan niat sebulan berpuasa. Seandainya lah kan, contohnya kita terlupa, ada satu hari tu kita terlupa, kita terbangun lewat, kita tak sempat, kita tak niat malam tu, kita tak niat, lepas berbuka kita tak niat, kemudian bila esoknya kita terlambat bangun untuk bersahur kan, tak sempat bangun-bangun dah subuh. Jadi niat yang sebulan tu boleh untuk kita pegang pada niat sebulan tu, jadi sahlah puasa kita. Okey. Okey, baik. Yang kedua, rukun yang kedua ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okey, rukun puasa ada dua, niat puasa dan juga menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Baik. Seterusnya, jom kita lihat syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Ini yang saya kata tadi, syarat-syarat wajib puasa ke atas orang yang cukup syarat. Ini dia kena cukup syarat ni
Jadi wajib puasa ke atas dia. Kalau dia cukup syarat ni wajib puasa ke atas dia. Baik, yang pertama Islam. Orang itu kena beragama Islam. Baik, yang kedua berakal. Orang yang waras, orang yang tak gila waras. Baik, yang ketiga baligh. Dia dah akil baligh. Dia dah, kalau untuk lelaki dia dah keluar air mani. Yang perempuan dia dah keluar haid. Dan seterusnya yang keempat ialah mampu berpuasa. Orangnya sihat, orangnya kuat, okey? Tak ada kemudaratan ke atas dia kalau dia berpuasa. Baik, empat-empat syarat ni, kalau dia cukup empat-empat syarat ni, dia Islam, dia berakal, dia baligh dan dia mampu berpuasa, maka wajib ke atas dia berpuasa. Tak ada alasan untuk dia tidak berpuasa. Wajib wajib berpuasa. Okay, tapi saya bagi contoh lah kan. Contoh, Ali dia Islam, dia berakal dan dia dibaligh. Tetapi dia seorang yang tak sihat, dia uzur, dia kalau dia berpuasa tu akan memudaratkan diri dia. Jadi wajib tak dia berpuasa? Tak wajib ke atas dia untuk berpuasa. Okey? Baik, satu lagi contoh. Acong. Acong ni dia berakal, dia baligh, dia sihat, dia mampu berpuasa. Tetapi dia bukan orang Islam. Wajib tak dia puasa? Tidak wajib. Jadi maksudnya kat sini kena cukup empat-empat syarat ini, so dia wajib berpuasa ke atasnya. Wajiblah puasa ke atas dia. Kita ni Islam, kita berakal, kita baligh, kita mampu berpuasa. Jadi kita wajib berpuasa. Tak ada alasan untuk tidak berpuasa. Baik, seterusnya ialah syarat-syarat sah puasa. Berbeza syarat-syarat wajib puasa tadi ialah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk berpuasa. Manakala syarat-syarat sah puasa ini ialah kalau syarat ada empat-empat ada syarat-syarat ini, dia puasa dia akan sah. Kalau dia patuhi empat-empat syarat ni, puasa dia sah. Okey? Baik, apa empat-empat syarat yang Ustazah maksudkan? Yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni ialah kanak-kanak yang boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Perkara yang mendatangkan keburukan dan perkara yang mendatangkan kebaikan. Dia boleh bezakan. Itu mumayyiz. Baik, yang ketiga berakal. Dia tidak gila. Dia ialah orang yang waras. Baik, yang keempat dia suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okay, kalau cukup empat-empat ini, sahlah, maka sahlah puasa dia. Tapi kalau tak ada empat-empat ini, kalau tak ada salah satu lah kan, contohnya dia tiba-tiba dia datang haid. Dia orang Islam, dia mumayyiz, dia berakal. Aminah ni dia Islam. Dia dah mumayyiz dah. Dia dah umur 8 tahun. Dia dah boleh bezalah baik dan buruk kan. Dia orang yang berakal. Dia waras. Dia bukan gila tapi dia datang haid pada bulan Ramadan tu. Hari pertama bulan Ramadan atau bila-bila hari lah kan. Jadi sah tak puasa dia? Kalau dia tetap berpuasa, dia tak sahlah puasanya. Okey, so dia tak boleh berpuasa. Okey, faham Baik, itu dia. Itu tadi syarat-syarat sah puasa. Beza syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa. Lebih kurang tetapi berbeza. Kena ingat ni, jangan keliru. Sebab soalan banyak selalu macam ni. Syarat-syarat wajib puasa apa? Syarat-syarat sah puasa apa? Bezakan, fahamkan dan bezakan. Okey? Okey, baik murid-murid. Itu sahaja untuk minggu ni. Kita akan sambung lagi separuh tajuk ni minggu hadapan. Tadi kita dah tahu erti puasa, kita dah tahu info tambahan puasa, kita dah tahu dalil nakli puasa, kita dah tahu rukun puasa, kita dah tahu syarat-syarat wajib puasa, kita dah tahu syarat-syarat sah puasa. Di minggu hadapan kita akan sambung sunat-sunat puasa, perkara yang membatalkan puasa dan juga hikmah puasa. Okey, baik. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua kerana mendengar. Ustazah harap lepas ni boleh tekan link yang Ustazah bagi di Telegram atau WhatsApp untuk jawab soalan. Selamat menjawab. Okey murid-murid. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.